Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Hari ini kita nak ulang kaji. Okey, kita ulang kaji, kita menggunakan modul Negeri Terengganu. Okey, so kita lihat je soalan. Okey, soalan ni, yang pertama ni soalan bahagian A untuk soalan struktur. So, dalam buku kamu tulis tarikh hari ni. Hari Isnin, 25 hari bulan 10. Okey. So, tulis soalan struktur bahagian A. Tak perlu salin soalan, hanya perlu buatkan jawapan sahaja. Okay, jadual menunjukkan keputusan eksperimen yang dijalankan bagi mengesan kadar denyutan nadi. Yang ini soalan ni pun macam pernah buat kan? Nilai bagi kadar denyutan nadi adalah rehat pada 80 BPM. 80 BPM. Akhirnya kalau tengok ke sini, ini keadaan rehat pelajar. Yang ini waktu dia aktiviti selepas diorang buat aktiviti cergas. Okey. So normal dia 80 lah. Okey, soalan yang pertama. Dia suruh plotkan graf. Okey, plotkan graf. So bila dia suruh plotkan graf, okey, tak nampak sangat ya. Okey, bila dia suruh plotkan graf, so sila plotkan ikut kepada paksi X dan paksi Y. Okey, sekarang ni cuba lukis dulu jadual ni. Bukan jadual lah, graf ni. Okey, paksi X dulu. Buat dalam buku saja pun boleh. Tapi skala ni kena rapat, kena sama. Okey, kena sama ya. Okey, cikgu bagi masa ni 2 minit cukup 2 minit ya. Okey, so salin dulu ya. Okey, kita sama-sama buat. Okey, agak-agaknya semua orang dah buat lah. So, kalau tengok macam ini, masa ni adalah paksi Y dia buat. Paksi Y. Kadar denyutan nadi di paksi dekat X. Selalunya masa ni dekat paksi X. Waktu yang ini dekat paksi Y. Okay, it's okay. Kita lihat. Okay, kita lihat adakah betul ke tidak? Saya rasa macam salah ke? Betul ke ni? Macam ada confuse sikit dekat sini. Saya rasa dia punya ni salah ni, graf ni. Betul tak, Pravin? Kamu rasa? Saya rasa macam salah ni. Okay, kalau ikutkan, sepatutnya masa ini adalah di bawah. Okay, so tukar dekat sini masa. Yang dekat atas ni baru adalah kadar denyutan nadi pemulihan BPM. Sepatutnya macam itulah. Yang ini paksi X, yang ini paksi Y. Okay. So, dia mungkin terbalik. Okay. So, kita lihat bagaimana nak lukis graf tersebut. Okay. So, yang pertama. Kamu tengok yang masa yang pertama. 0, 150. 0, 150. Okay. So, dekat sini lah. So, cikgu ambil pen. 0 paksi X. Y 150. So, dekat sini. Okay. Kemudian 50, 110. 50. 50. Nampak tak? Saya rasakan Pravin. Dia punya yang ini pun kita kena tukar. Sebabnya mana boleh macam ini. Nampak tak? So, kalau boleh tukar kepada dia punya masa yang di atas ni. Dah Pravin kena padam balik. Cikgu ni kenapalah tak bagi tahu awal-awal. Minta maaf je Pravin dan Homnes. Okey, yang ini 200, 250, 300. Kalau tak nanti kamu susah nak buat. Susah. Bagi saya memang susah kamu nak buat. So, kalau yang macam ni, 80, 90, 110. Agak-agak berapa skala yang kamu nak gunakan, Pravin? Pravin pun dah hilang. Boleh tak kalau kita nak gunakan skala 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4 tak boleh, tak sesuai. Kalau kita buat 40, 80, 80, 120, 160, 160, 4, 8, 12, 4 kali 5 berapa, Hamnes? 200. Okey.
Kemudian, okey, kosong tadi kita dah buat. Okey, kemudian pastikan kosong tu pun buat sekali tau. Okey, nampak gayanya modul ni kadang-kadang bukan semua modul yang betul, Pravin. Okey, 50, 110. So, 50 kita dah ada kat sini, 110. So 110. So, ini 120. So, tengah-tengah 120. Selangkan 3. 4. Okey, selangkan kalau boleh. Okey, kamu selangkan 3. Okey, dekat sinilah 110. Oh, salah Cikgu Ziana. 110 bukan 130. Okay, 110. So, ini 80. 80. Dah pening dah Homnes. Sial Homnes. Graf tu nanti selang di antara dua color ni kamu besarkan dia sikit. Jarak besar sikit ya. Okey. Kalau SPM dia tak akan jadi macam ini. Saya tak suka ke soalan macam ini. Cikgu Ziana dah membebel lah. Kosong, kosong, 150. So, kosong, 150 dekat sini. Okey. 50, 110. Okey, 110. Dia selang dua ya. Selang dua kotak. Tapi kamu, dalam buku kamu, kamu agak-agak lah. Okey. 190. 190 sini. 150, 82. Nampak tiba-tiba dia 82 pula. So, agak-agak lah. So, ini 60, 70, 80. So, ini 80, ini 90. So, 82. Arrange macam inilah. Okey. Kemudian, 280, 50, 60, 70, 80. So, 80 sini. So, 250 pun 80 sini. So, sini pun 80. Okey. So, bila kamu buat graf kat sini, okay, kita buat pakai pen hitam kuning. So, pakai freehand lah. Nget, nget, nget. So, dekat sini dia akan apa namanya? Dia akan sama, constant. Okey. So, soalan ni boleh kena reject lah. Soalan dia salah. Okay, pastikan smoothnya nampak. Cikgu dah buat 2 layer. Tak boleh lah macam itu. Dia tak boleh 2 layer. Okay, kalau 100 tadi, warna 190. 90. Okay. Sebab kalau pakai buku, komputer memang dia susah nak buat. Okay. Okay, agak-agak lah. Okay, so ambil pembaris yang boleh lengkung tu, kamu lengkungkan dia. Kamu lengkungkan dia. Okay, so saya bagi masa dekat Pravin dengan Homnes buat dulu. Dekat bawah ni. Okay. Ramalkan kadar denyutan nadi bagi pelajar X pada saat yang 450. So, masa dekat sini, dia nak 450. So, kamu pergi kepada masa. Okay, cari mana 4 saat 450. Kalaulah 450, maksudnya yang ini pun dah constant 80, 80, 80. So, agak-agaknya pada saat yang ke 450 berapa ya? Boleh tak fikir? Adakah dia akan turun juga ataupun dia akan sama sahaja? So, Homnes. Agak-agak Homnes apa Homnes? Sama sahaja ataupun dia akan turun lagi? Boleh agak tak? Kalau dia dekat sini dia constant 80, waktu saat 280, 250, 80, 300 tu 80. Pravin, agak-agak awak kalau 450, berapa dia punya denyutan nadi? So, dia akan sama juga 80 BPM. Okay, next. Apakah faktor yang ditetapkan? Apa maksud faktor yang ditetapkan? Faktor yang ditetapkan ni maksudnya apa yang sama sepanjang eksperimen. So, apakah yang sama sepanjang eksperimen? So, cuba baca soalan dekat atas. Dia kata, mengesan kadar denyutan nadi pemilihan selepas aktiviti cergas. Maksudnya, aktiviti cergas yang mereka gunakan ini semua aktiviti yang jenis yang sama. Okay, aktiviti jenis yang sama. So, maksudnya dekat sini, kamu hanya buat jenis
aktiviti cergas. Okey, jenis aktiviti cergas. Sebab kamu dah tengok dekat atas ni, dia dah bagi tahu dah. Selepas aktiviti cergas. Maksudnya aktiviti cergas ni yang dilakukannya adalah sama. Contoh cikgu apa aktiviti cergas? Contohnya berlari ke, main badminton ke, berenang ke. Itu aktiviti cergas lah. So, apa aktiviti cergas? Apa pemalar yang kamu nak letakkan? Jenis. Okay. Next. Mengapakah doktor mengambil kadar denyutan nadi pesakit dalam keadaan rehat? Kenapa doktor akan kata, Pravin, you rehat dulu, duduk dulu dengan tenang, baru saya akan ambil denyutan nadi. Kenapa bukan lepas kamu berlari tadi, dia nak ambil terus denyutan nadi? Boleh ke? Tak boleh kan? Sebab kita nak dapatkan untuk mendapatkan perubahan bacaan nadi yang tepat. Okey. Sebab kita nak dapatkan perubahan bacaan nadi yang tepat. Okey, kamu salin dulu. Satu je lagi soalan. Okey. So yang ini. Ni apa benda ni Pravin? Apa alat ni? Alat cek suhu. Cek suhu. Namanya termometer inframerah. Okey, dalam buku kamu tulis soalan nombor 2. Okey, jom kita jawab. Berapakah jarak yang sesuai antara termometer ni dengan tubuh individu? Jarak ni paling kurang pun adalah 5 cm. So kamu tulis 2A 5 cm. Okey, boleh ya. B. Apakah kelebihan menggunakan termometer? Kenapa kalau pakai termometer yang yang cek dekat, kan kalau dekat baby tu ketiak lah, dekat bawah lidah lah. Kalau apa sesuai sangat, apa kelebihan termometer ni? Kalau kita dekat sekolah pun kita pakai termometer ni sebab apa? Pravin bagi idea, satu idea. Sebab kalau musim COVID ni kita tak nak apa? Tak nak bersentuhan. Kita tak nak bersentuhan. So kelebihan dia adalah tidak bersentuhan dengan pesakit. Lagi satu, mudahlah kita nak rekodkan dia punya bacaan. Kamu pergi je sekolah, terus dia dapat baca kan. Okey, soalan nombor C. Julat suhu badan normal manusia yang sihat adalah 36.5 hingga 37.4. Terangkan dua faktor yang menyebabkan suhu badan dia lebih normal. Maksud lebih normal ni kenapa? Maksudnya apa? Kena demam. Kenapa? Agak-agak kenapa orang boleh demam, Pravin? Kau demam. Kenapa? Sebab apa kau demam? Sebab kena jangkitan. Jangkitan penyakit. Ataupun Pravin pergi menyelam dekat Teluk Batik. Pergi pantai Teluk, tapi dia pergi pukul 12 tengah hari. Maksudnya Pravin dah terdedah kepada suhu ataupun panas yang melampau. Lagi-lagi musim sekarang kan, perasan tak Pravin? Panas macam panasnya memang panas lah. Kita kena buka aircon je setiasa kalau dekat rumah lah. Sebab tu bil kita melambung sampai 300 sebulan. Okay? Rumah saya tak ada aircon cikgu. Saya memang panas hari-hari. Ya Allah, kesiannya. Tak apa. Pravin, janji dengan cikgu boleh satu perkara. Nanti Pravin dah ada kerja, Pravin bagi mak satu aircon, boleh? Boleh cikgu. Tak nak bagi mak panas kan? Tak nak. Saya masa dulu sekolah pun sama juga tak ada. Tapi sebab saya dah kerja, so saya ada duit, saya belilah aircon untuk rumah mak saya, untuk rumah saya. So Pravin pun boleh janji macam itu tak? Boleh cikgu. Kena gembirakan mak tau. Pravin, mak dengan ayah susah kerja. Okey Pravin, jangan sedih-sedih. Kita semua pernah mengalami benda yang sama Pravin. Tapi kan Pravin, itu bukan satu hal yang boleh menghalang kita untuk berjaya, betul?
Betul cikgu. Asalkan semangat kamu bagus. Saya suka dengan semangat Pravin. Okey, so kita pergi soalan nombor D. Apakah yang akan berlaku jika suhu badan seorang tu turun jadi 35? 35 ni maksudnya dia dah sejuk sangat. Sangat rendah. So, tubuh badan kamu, kamu salin je lah ya. Tubuh akan menjalankan homeostasis. Okey. Bagi membantu manusia mengekalkan suhu badan supaya normal. Okey, supaya normal. Okey. Sebab kalau badan kita ni rendah sangat, so badan kita automatik. Kalau kita ni sihat, badan kita akan automatik, dia akan mengalami satu proses namanya homeostasis, yang mana dia akan kekalkan badan kita suhu yang normal. Okey. So pergi kepada E. Nyatakan keadaan persekitaran yang mungkin menyebabkan keadaan 2D. Kemungkinan lah nanti Pravin dah besar, Pravin kata saya nak guna aircon. Suhu pun Pravin letak, suhu rendah, 15, 16. So badan kamu akan terasa sejuk. Ataupun Pravin, ataupun Homnes nanti besar nanti nak pergi kutub utara. Kau tahu tak kutub utara tu ada apa? Yang ada iglo tu, apa namanya? Yang ada rumah salji tu. So badan kamu akan terdedah kepada cuaca terlalu sejuk melampau. Okey, terlalu sejuk melampau. Okey. So, Pravin dan Hamnes, itu sahaja kelas kita hari ni. So, cikgu bagi masa salin dulu. Lepas tu, kita boleh tidur. Bukan, makan. Okey, so jumpa lagi ya, Pravin.